Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahim bin Azman, nombor matrik 050584. Hari ini saya ingin memberikan sedikit tazkirah berkenaan dengan tajuk cara Rasulullah SAW berdakwah. Okey, dakwah ini bukanlah hanya melalui penyampaian semata-mata, tetapi juga melalui tingkah laku dan juga cara kita menyampaikan itu. Okey, dakwah ialah untuk mengajak dalam kebaikan dan juga menjauhi kemaksiatan, merupakan sikap terpuji dan mulia. Namun, semua tidak terlepas daripada akhlak dan etika. Tidak hanya sekadar dakwah dalam penyampaian semata-mata. Sebagaimana Rasulullah SAW saat ingin berbicara dan bersikap yang terbuka dalam berdakwah, maka beliau selalu menyesuaikan siapa dengan siapa dalam berbicara ataupun dalam ingin berdakwah. Okey, almarhum Kiai Ali Mustafa Yaakob, itu pakar ilmu hadis, telah menjelaskan dalam buku beliau yang berjudul Sejarah dan Metod Dakwah Nabi SAW. Dan ini saya akan memberikan beberapa etika ataupun cara-cara Rasulullah berdakwah pada masa dulu. Okey, yang pertama ialah tidak memisahkan antara ucapan dan juga perbuatan. Rasulullah SAW tidak pernah memisahkan antara ucapan dan perbuatan. Artinya, perintah dan larangan yang disampaikan dalam berdakwah berlaku juga untuk diri pendakwah itu sendiri. Etika dakwah seperti ini harus tertanam dalam hati para da'i. Jika tidak, maka dakwah tersebut tidak berhasil. Kerana sejatinya pendakwah ini adalah sebagai role model daripada apa yang mereka sampaikan, sehingga para da'i memiliki integriti dakwah yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan hal ini dalam surah Al-Syaf ayat 2 hingga 3 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan hal-hal yang kalian tidak melakukannya? Amat besar murka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Okey, yang kedua, tidak melakukan toleransi dalam akidah. Toleransi atau tasamuh sangat dianjurkan, namun tidak dalam masalah akidah. Dahulu ketika Nabi SAW berada di Mekah, orang musyrikin mengajak berbincang ataupun berkompromi keagamaan. Orang musyrikin mengajak Nabi SAW untuk mengikuti agama mereka dan menyembah sesembah mereka. Kemudian orang musyrikin akan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi SAW dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar tawaran dan ajakan tersebut, Nabi SAW menjawab, saya memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu berupa surah Al-Kafirun. Yang ketiga, tidak mencerca sesama lawan. Etika dakwah ini tidak mencerca ataupun mencaci sesama agama lain juga sangat penting diperhatikan oleh para da'i. Tidak semena-mena mengatakan Tuhan agama lain itu sesat menyesatkan. Hal tersebut disebabkan dapat menimbulkan kekecewaan umat lain selain Muslim dengan mencerca balik Tuhan yang diimaninya oleh umat Muslim atau bahkan dapat menimbulkan peperangan. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Al-An'am ayat 108 yang bermaksud, dan janganlah kamu memaki sesama mereka yang sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka nanti akan memaki Allah Subhanahu Wa Taala dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Okey, yang keempat, tidak melakukan diskriminasi. Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan Nabi SAW melakukan diskriminasi sosial dalam menjalankan dakwah. Tidak membezakan perlakuan dakwah untuk kaum elit, kaum tengah, kaum bawah, hanya kerana soal materi, hanya untuk soal sesuatu benda tu semata-mata. Semua diperlakukan sama sahaja. Tidak ada memberatkan sebelah, tak ada. Semua sama rata. Pada suatu hari Nabi SAW mengajarkan agama Islam kepada sahabat Nabi SAW yang tergolong miskin seperti Khubab bin Al-Arid, Abdullah bin Mas'ud dan Bilal Al-Habsyi. Tiba-tiba datanglah para pemuka Quraisy seperti Al-Arqa bin Habis Al-Tamimi dan Uyainah bin Hish Al-Fazari. Pemuka Quraisy tidak meminta kepada Nabi SAW untuk memisahkan tempat duduk mereka dengan sahabat yang miskin kerana takut dilihat oleh para suku mereka. Akhirnya Nabi SAW mengabulkan permintaan mereka dengan menulis sesuatu perjanjian. Nabi SAW
berfikir bahawa para pemuka Quraisy itu sudah masuk Islam, maka suku Quraisy seluruhnya akan ikut masuk Islam juga. Lalu Bilal menjauh ke sudut ruangan sebelum Nabi SAW menyuruhnya pergi. Allah Subhanahu Wa Taala kemudiannya menurunkan surah Al-An'am ayat ke-52 yang bererti ataupun yang bermaksud, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang selalu menyembah Tuhan pada hari pagi hari dan juga petang, sedangkan mereka menghendaki keredaannya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Said Iqmal bin Said Aminuddin, nombor metrik 051632, dan hari ini saya diberikan tugasan untuk memberikan tazkirah yang tajuk yang dipilih ialah cara-cara Rasulullah berdakwah. Baiklah. Sebelum itu kita kena tahu cara-cara Rasulullah berdakwah ni ada pelbagai jenis. Antaranya berdakwah secara rumah ke rumah, berdakwah secara senyap, berdakwah secara lembut, berdakwah secara kasar. So tidak semua cara-cara dakwah itu adalah berkesan, dan antara cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah kena bertepatan dengan orang yang hendak didakwah. Baiklah, antara isi-isi yang boleh saya berikan cara-cara Rasulullah berdakwah ialah yang pertama, melakukan dakwah secara rahsia. Antara contoh yang saya boleh berikan ialah pada peringkat awal penyebaran agama Islam, dakwah dilakukan oleh Rasulullah SAW ni secara rahsia. Strategi menyebarkan agama yang suci ini adalah dengan menyampaikan terlebih dahulu kepada orang yang paling rapat dengan Rasulullah. Maknanya Rasulullah mula-mula berdakwah secara rahsia, bukan bermakna kepada semua orang, tetapi yang bermaksud Rasulullah berdakwah kepada orang yang rapat, kepada kawan-kawan Rasulullah yang rapat, kerana mereka adalah antara orang yang percaya kepada Rasulullah SAW. Dan kaum keluarga, antaranya kaum keluarga serta teman-teman baginda, mereka menganut agama Islam secara rahsia. Kaedah yang dilaksanakan oleh baginda ini adalah dengan mengumpulkan mereka dan membimbing ke arah mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan antara sahabat yang paling rapat dengan baginda ialah, yang terawal memeluk agama Islam ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan seorang lelaki yang mesra, disenangi dan mudah diajak berbicara dan berakhlak mulia. Baiklah, antara cara dakwah Rasulullah SAW yang kedua ialah sistem dakwah dan berpendidikan pusat. Maksudnya proses dakwah Rasulullah SAW ini dilaksanakan secara berpusat. Perkara ini dijelaskan Nabi Muhammad SAW menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi sebagai pusat dakwah ni yang pertama di samping tempat orang Islam kumpul. Maknanya Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam ni sebagai pusat dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Pusat ini bukan sahaja berpusat dakwah, bahkan juga dijadikan sebagai pusat untuk mendidik, memberi kefahaman, memantapkan iman dan membawa manusia keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Maknanya situ bukan sahaja tempat berdakwah, maknanya Rasulullah menguatkan keimanan apabila orang berkumpul situ, memberikan kefahaman tentang agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT. Baiklah, antara dakwah Rasulullah yang ketiga ialah menyemai benih ihsan dalam hati para sahabat. Selain itu, dakwah Rasulullah yang diamalkan oleh Rasulullah ialah dengan menyemaikan benih ihsan dalam hati para sahabat. Maksudnya konsep ihsan yang ditekankan dan yakin bahawa Allah sentiasa melihat amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Penerapan konsep ihsan dalam jiwa para sahabat yang melahirkan insan yang antaranya ikhlas dalam setiap amalan dan apabila membuat tindakan, bersikap amanah terhadap tugasan yang diberikan, meyakini bahawa Allah SWT sentiasa mengawasinya dan sentiasa bersungguh-sungguh dan jujur dalam setiap keadaan. Baiklah, antara cara dakwah Rasulullah yang keempat ialah membentuk golongan pelapis yang berjiwa kental. Maksud di sini
strategi Rasulullah ni seterusnya membentuk golongan pelapis. Maknanya Rasulullah ni antara anak muda yang terlibat dengan proses penyebaran agama Islam ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kerana kekentalan jiwa beliau, anak muda ini dapat kita lihat ketika pembesar Quraisy telah melakukan persiapan dalam rancangan mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada saat-saat genting, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan selimut Al-Hadrami yang berwarna hijau. Ini mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa buruk terhadapmu. Kerana kekentalan Sayyidina Ali ni, sebab dia tahu apabila orang Quraisy ni nak bunuh Rasulullah, sebab dia tahu Rasulullah je yang tidur atas selimut tu, tapi beliau tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah kerana percaya dengan agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT. Kerana keberanian dia menyebabkan iman dia, takwa dia adalah tinggi dan akan dinaikkan darjat oleh Allah SWT. Dan yang kelima yang boleh saya rungkaikan akhir sekali ialah membentuk satu jemaah yang berstruktur dan berpasukan. Maksudnya kekuatan Islam ni terletak pada jemaah. Macam sesuatu pasukan, apabila sesuatu pasukan tu kuat, maknanya jemaah itu adalah kuat. Maknanya kumpulan itu adalah mempunyai kekentalan jiwa dan strategi yang berkesan. Sebagaimana juga dakwah Islam ni, Rasulullah SAW membina satu pasukan kuat yang terdiri daripada kalangan para sahabat. Antara ciri-ciri pasukan yang dibina oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, beliau menumpukan kepada matlamat jemaah atau pasukan, iaitu untuk mengubah dunia dengan menegakkan Islam pada diri sendiri dan menyebarkan senario dunia. Maknanya Rasulullah mendidik para sahabat supaya tidak takut dengan apa saja kecuali Allah SWT. Dan mereka, apabila orang kafir ingin melancarkan perang, Rasulullah tidak takut. Maka berjihad di jalan Allah adalah satu perkara yang amat baik di sisi Allah, dan mendapat, jika meninggal dunia, akan mendapat mati yang syahid, iaitu mati yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Maknanya dakwah Rasulullah ni bukan sahaja menyebarkan Islam, malah membimbing hati para sahabat supaya meningkatkan iman mereka, percaya kepada satu Nabi, kepada satu Tuhan, iaitu Allah SWT. Dan kita sebagai umat Islam pada zaman sekarang seharusnya bersyukur kerana kita dikurniakan Rasulullah seperti itu. Dan apabila disebabkan cara dakwah Rasulullah yang berkesan, itulah membawa kita, Al-Quran itu tidak dicemari oleh orang kafir dan dijaga dengan sebaiknya sehingga sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang kita dapat daripada penyampaian Fahimi dan Syekh Ikmal adalah amat terbaik. Kerana Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja untuk orang Islam, malah untuk seluruh dunia. Cara baginda, metod baginda berdakwah adalah paling sempurna dan terbaik. Oleh itu kita, para pendakwah pada zaman ini, zaman akan datang, perlulah kita mencontohi bagaimana metod dan cara Rasulullah SAW menyampaikan dakwah dan bagaimana baginda mengajar umat manusia ke arah yang lebih baik. Segala perkataan, perbuatan adalah dikira sebagai satu sunnah yang boleh kita ikuti. Oleh itu, kepada semua pergerakan, marilah kita menjadikan Rasulullah SAW adalah mentor utama dalam hidup kita. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.